qala hilaqul zikr atau majalisul zikr. Tuan perempuan sidang jemaah muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat lapang dan nikmat sihat. Dua nikmat yang Nabi sebut, hadis yang selalu kita baca, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan daripada manusia, iaitulah nikmat as-sihhatu, nikmat ketika sehat, dan nikmat ketika lapang. Baik, jadi insya-Allah malam ni kita masih di bawah tajuk talqin, iaitulah memperingat akan si mati, ataupun memperingatkan akan orang yang hampir mati, atau juga memperingatkan orang yang hadir di majlis kematian, atau ketika dikebumikan. Baik, dari itu dalam perkara 6, bolehkah mentalkinkan mayat dikubur seperti yang diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Baik, jadi perkara ini dimubah, yakni harus, dan telah dibolehkan oleh para ulama sejak dahulu lagi. Dan kita pernah baca itu bagaimana Amr bin Al-As, sahabat Nabi, orang yang membuka Mesir, dia minta, dia kata, bila nanti fa idza dafantumuni, bila kamu kapankan aku, kebumikan aku nanti, fasyunu alayya turab syanan, maka ratakanlah, timbuskanlah tanah jenazahku ini dengan tanah sampai rata datang. Kemudian dia minta summa aqimu haula khabri, kau berdirilah dikeliling kuburku qadra ma tunharu jazurun, sekadar tempoh masa sembelih unta, wa yukhassimu lahmuha, dan sekadar tempoh kamu membahagi-bahagikan dagingnya, hatta asta'nisa bikum, sehinggalah aku tak rasa sunyi lah, wa anzura madza uraji'u bihi rusul rabbi, sehingga aku mengetahui apa yang akan aku jawab kepada utusan-utusan Tuhanku. Jadi ini dalil mana dia sahabat Nabi pun pesan supaya aku mati dia apa, jangan cabut balik lagi, bagilah peringatan dia supaya aku dapat mengetahui. Takkan dia tak tahu Amr bin Al-As, seorang politik yang paling bijak dalam Islam lah, kan? Dia membuka Mesir. Baik, kemudian kita tengok itu apa kata Abu Umamah Al-Bahili. Jadi tengok malam ini dia ada pendapat ulama mazhab. Kita berhenti tentang Imam Nawawi itu. Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu', ada muka surat semua, jadi 5 muka surat, 304, 304. Wa amma talqinul mayyit, dia ba'da dafni faqad qala jama'atun wa katsirun min ashabina bistihbabih. Tu berkata ramai sahabat kita, yakni ulama mazhab Syafi'i lah, sebab Imam Nawawi ni dia mazhab Syafi'i, kan? Syarhul Muhazzam, dia kata sungguhnya dia kata sunat mentalqinkan, bukan dia kata aja, dia kata wa qala jama'atun, jamaah, wa katsirun min ashabina, kebanyakan apa ulama-ulama sahabat-sahabat kita, yakni mazhab Syafi'i ni, kata bistihbabih,
dengan sunatnya. Jadi wa mimma nassa ala istihbabi, dan termasuklah yang mengatakan sunat itu tentang sunat ini adalah Al-Qadhi Al-Husain fi ta'liqihi wa sahibuhu Abu Sa'id Al-Mutawalli wa fi kitab At-Tatimah. Termasuklah dia kata Qadhi Husain dalam ta'liqnya, dan Abu Sa'id Al-Mutawalli dalam At-Tatimah, kitab besarnya At-Tatimah kan. Dan Syekh Nas wa Syekh Imam Abu Fath Nas bin Ibrahim Al-Maqdisi, dan Syekh Nas Al-Maqdisi ini iaitu Imam Az-Zahid Abu Fath Nas bin Ibrahim bin Nas Al-Maqdisi, dan itu wa Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i wa ghairuhum. Kita tak kenal pun, maksudnya ulama-ulama besar kan dalam mazhab Syafi'i ini, dan wa ghairuhu, dan yang lain daripada mereka, beberapa ulama lain. Wa nakhalahu Al-Qadhi Husain anil ashab. Baik. Jadi makna dia ramai ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i ini kata sunat talqin ni dia bukan wajib. Jadi maksudnya kalau orang tak mau talqin, dia asal dia kemah dah, tak abang tak talqin aku mati suruh talqin apa? Tak apalah. Nang weh kan. Nah, macam semalam Syekh Tok Guru kita, ahli majlis fatwa kita, yang setiap hari Rabu Irsyadul Ahkam dalam radio Kedah tentang sembahyang hadiah. Ada orang kata mana ada sembahyang hadiah? Memang zaman Nabi tak ada sembahyang hadiah. Sembahyang hadiah kalau lepas mati ada orang, kalau jenis panggil USM ni, dia bagi sampul dia pula balik suruh sembahyang hadiah. Mana? Jadi ada kan boleh ke sembahyang hadiah tu? Maka dia qiyas, tengok dia logik, kata logik. Dia qiyas bagaimana dia tak, sebab tu ulama kata harus boleh tu. Pasal qiyas kepada badal haji. Upah haji tu si kon tu mati lah. Hak buat haji tu orang lain. Jadi bila sahabat tanya, mak ada dah mati dah tak buat haji, dia kata, Nabi kata gantikanlah hajinya. Maksudnya badal. Upah orang lain buat, kita upah orang lain buat haji untuk mak kita. Jadi Nabi suruh buat haji, maksudnya upah. Dah kan si mati lah, upah haji maknanya pahala tu sampailah kat. Kalau tidak Nabi tak suruh upah haji apa? Pahala itu sampai kepada, mana dia tu tak buat haji pun, orang lain buat haji, hadiahkan pahala haji tu kat dia. Jadi dia pun dapat pahala haji. Maka macam tu lah juga. Kita nak hadiah, kita nak buat tahlil, bukan dia buat, kita hidup ni buat, anak soleh panggil orang baik. Kita nak hadiah, bukan memanglah terputus hak dia buat tu, ni hak kita bagi. Jadi kiaskan pada tu lah. Jadi sebab itu kita ada sumber dipanggil qiyas. Jadi senangnya kalau tak mau buat, tak usah buat lah. Tapi jangan duk berhukum kata orang lain salah bila buat. Itu dipanggil khilaf. Khuruj minal khilaf istihbab. Ada kaedah kata keluar daripada khilaf itu adalah satu yang dituntut. Jangan duk keli bab-bab yang sebahagian berdalil dan sebahagian lagi pun ada dalil. Baik. Jadi macam inilah kan. Kita baca dalam mazhab kita. Jadi tengok berapa banyak ulama-ulama besar yang kata sunat talqin. Baik. Dia tengok mazhab lain pula. Mazhab lain pula dia kata mazhab Hanafi. Itu kita baca sikit, ulang balik sikit. Sebab ni tang ni ada tanda ni. Syekh Abdul Ghani Al-Ghanimi Ad-Dimashq Al-Hanafi, dalam kitabnya Al-Lubab fi Syarh Al-Kitab, berkata hukum mentalqinkan mayat pada kubur merupakan syariat Islam dia. Isi Ahlussunnah wal Jamaah, kerana Allah menghidupkannya dalam kuburnya. Dia orang alam kubur tu, dia duduk alam lain. Cuma dia tak boleh kita tak boleh dengar apa yang berlaku. Dia dengar apa yang
Sebab tu Nabi suruh masuk kubur bagi salam. Jadi kalau dia tak dengar, nak buat apa bagi salam, dia mati dah kan. Jadi apa Imam mazhab Hanafi kata, syariat Islam di sisi ahli sunnah wal jamaah, kerana menghidupkannya, Allah menghidupkannya dalam kuburnya. Jadi kita bagi peringatan tu, dia dengar, kita tak dengar kan. Kemudian mazhab Maliki pula, Imam Qurtubi Al-Maliki mengarang kitab tafsir terkenal, Tafsir Al-Qurtubi, dia mazhab Maliki, menulis satu bab yang khusus mengenai amalan talqin dia. Di sisi mazhab Maliki dalam kitab beliau At-Tazkirah bi Ahwal Al-Mauta wal Akhirah, satu peringatan tentang al-ahwal mati dan akhirat ni. Maka dalam bab itu beliau menjelaskan amalan talqin dilakukan oleh para ulama di Qurtubah dan mereka mengharuskannya. Tu. Kemudian dalam mazhab Hanbali pula, Imam Al-Mardawi Al-Hanbali dalam kitabnya Al-Insaf fi Ma'rifah Ar-Rajih min Al-Khilaf, pada mengetahui akan kebenaran tu daripada perkara khilaf. Maka faedah dia kata disunatkan talqin mayat selepas pengkebumiannya di sisi kebanyakan sahabat. Jadi bila 4 mazhab ni kata sunat, kata harus, tak ada yang kata bid'ah kan. Maka dianjurkan mengikut pendapat muktamad. Lihat pendapat Ibnu Muflih dalam Al-Furuq. Baik. Jadi ada rujukan-rujukannya. Baik. Bila ni kita tengok Syekh Ibn Taymiyah ni kira rujukan besar kepada Muhammad bin Abdul Wahab lah, Wahabi lah maksudnya kan. Ibn Taymiyah ni. Baik. Syekh Ibn Taymiyah tidak pernah menyalahkan atau mengharamkan amalan talqin pun. Pasal apa? Beliau menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa, ada talqin al-mazkur qad nuqila an ta'ifatu minas sahabati annahum amaru bih. Talqin yang disebutkan ini telah dinukilkan daripada kumpulan sahabat bahawa mereka menyuruh melakukannya. Ka Abi Umamah Al-Bahili wa ghairi, seperti Abi Umamah Al-Bahili tu Imam Ibn Taymiyah kata, dulu kita dah ambil dah satu pendapat Abu Umamah Al-Bahili tu kan. Kata Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah memerintahkan kita dengan sabda baginda, bermati seorang dari kalangan kamu, naklah kamu meratakan tanah, dan naklah berdiri seorang dari kalangan kamu pada bahagian kepala kuburnya, dan katakan, wahai si fulan, anak si fulanah tu, yang kita kata kena binkan dengan mak. Tapi ada orang kata, bila ada orang tegur saya tu kan, baca talqin, dia kata kenapa tak baca ibni, tak baca binti lah, mayat tu laki, ibni tu anak laki mak lah, takkan nak kata binti pula, dia bukan anak perempuan kan. Jadi kena tahu kan? Jangan tegur orang hang Arab pun tak tahu kan, jadi payah cerita lah kan. Dia bin mak, tapi kalau dia anak laki, dia ibni lah. Kalau mayat tu perempuan tak apalah, binti kan. Jadi fa innahu yasma'hu wa la yujibu, dia dengar tapi dia tak boleh jawab. Boleh kata kalau wahai fulan, fulana ibnu fulana, fa yastawi qa'idan. Summa yaqul ya fulan ibnu fulana, fa innahu yaqulu arsyadana yarhamukallah walakin la tash'urun. Wa an fulan, anak fulana, maka dia berkata semoga Allah merahmati kamu, tapi kamu semua tak dapat merasa apa yang berlaku pada si mayat itu. Maka hendaklah katakan lagi, ingatlah apa yang telah menyebabkan kamu lahirkan ke dunia, iaitu yang kita duk baca talqin lah, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah apa yang telah kamu saksikan kamu lahir dunia ni, bahawa apa dia? Allah ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad itu hamba dan rasulnya, wa annaka radita billahi rabba, dan sungguhnya engkau redha Islam itu sebagai Allah itu sebagai Tuhan, wa bil islami dina, Islam itu sebagai agama, wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, wa bil Qur'ani imama, Quran itu sebagai imam, wa inna munkaran wa nakiran, dan sungguhnya soalan munkar nakir
Datuk Ayub Maidin pun baca talqin kat polis Johor kan. Dan pun baca kan. Nampak? Bagus ya. Polis tu tak apalah kan. Dia baca talqin nak kat pegawai dia. Ingat bahawa mati itu benar. Soalan muka nakir itu benar. Seksa kubur itu benar. Dibangkitkan semula dari kiamat itu benar. Syurga neraka itu benar. Jadi kalau ingat tu satu Ayub Maidin membeli baca talqin kan. Jadi tu baru peringat kat polis. Jadi nak abang kata tu. Peringatan kan bahawa wa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin min biadi sabi wa qulu in talik bina ma yaq'aduna 'inda min laqunna hujjatuh. Qala Abu Umamah kata qala julun ya Rasulullah fa in lam yu'raf ummuhu, kalau kami tak kenal mak dia macam mana? Abu Umamah tanya Rasulullah, kalau kami tak tahu anak bin fulanah mak dia tahu nama apa, maka itu kita makna maka naklah dinasabkan kepada ibu manusia iaitu Hawa dah. Yansabuhu ila ummihi Hawa, ya fulan ibni Hawa, wahai fulan, lelaki lah, anak lelaki kepada Hawa. Baik, jadi Ibnu Taimiyah dalam kitabnya ni kata begitu. Jadi dia kata talqin yang disebutkan itu semua telah dinukilkan dari sekumpulan sahabat bahawa mereka menyuruh melakukannya, seperti Abu Umamah Al-Bahili tadi dan selainnya, dan telah diriwayatkan hadis tentangnya daripada Nabi SAW. Tapi hadis itu tersebut termasuk dalam hadis yang tidak dihukum, dikategorikan sebagai hadis sahih, dan kebanyakan para sahabat melakukannya, tidak melakukannya. Jadi kata Ibn Taimiyah, hadis ni dia kata lakin mimma lam yahkum bi sihhati. Hadis ni dia kata, dia hukum kata hadis ni tidak dikategorikan sebagai hadis sahih, dan kebanyakan para sahabat tidak melakukannya. Baik, tapi atas dasar inilah kata Ibn Taimiyah, Imam Ahmad dan ulama lain berkata tunggal talqin itu tidak ada kesalahan, jadi tak berdosa melakukannya. Oleh itu maka mereka memberi kelonggaran pada melakukannya. La ba'sa bih inna adha, wa qala Imam Ahmad wa ghairu minal ulama inna adha talqin la ba'sa bih, baca talqin itu tak berdosa apa, wa raqqasu fi, dan diberi kelonggaran kan, walam ya'muru bih, dan juga tidak pula menyuruhkannya. Nak buat tak apa, tak mau buat tak apa kan. Dan sekumpulan ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad wastahabbahu sunat ta'ifatun min ashabi Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata sunat, wa Ahmad wa karrahahu ta'ifatun minal ulama min ashabi Malik. Tapi dia kata ada juga sekumpulan daripada ulama Imam Malik kata makruh, tak makruh buat talqin ni. Dan telah sabit bahawa yang dikuburkan mayat itu ditanya dan diuji. Itu betul. Tu wa qad sabata anna al-makhbur yus'al. Ni semua kata betul, semua mazhab kata bab soal mungkar nakir itu benar. Cuma depa berdalil kata wa alaysa lil insan illa ma sa'a, tidak ada bagi manusia melainkan dia usaha atas dunia lah. Maksud dia bab soal munkar nakir itu siapa tak nafi. Semua ulama kata wa qad sabata annal makhbur data yus'al, bahawa ahli kubur itu disoal, wa yumtahan, dan diuji, wa annahu yu'maru bid du'a lahu wa li hadha qila. Dan maka dia kata sekumpulan ulama mazhab Maliki kata hukumnya sebagai makruh, dan telah sabit bahawa dikuburkan mayat itu ditanya dan diuji, dan telah sabit juga bahawasanya kita, dia kata, disuruh yu'maru bid-du'a ilahu, kita disuruh doa. Wali hadza qila inna talqin yanfa'u, dan kata setengah dan sebab itu dikatakan sungguh talqin itu dia memberi manfaat kepada mayat, kerana sungguhnya mayat itu mendengar
akan seruan percakapan. Itu yang telah sabit dalam hadis sahih daripada Nabi. Nabi berkata, apa Nabi kata? Jadi kita ambil dalil itulah. Kama sabata fi sahih anil Nabi annahu qala innahu la yasma'u khur'ani ali. Sungguhnya mayat itu dia dengar bunyi tapak kasut, dia dengar. Mendengar. Dia kata, Nabi kata mayat benar-benar mendengar derapan kasut-kasut mereka. Apa ni alih maksudnya Nabi ini hadis Nabi kata la wa innahu la yasma'u khur'ani ali wa annahu qala ma antum bi asma' lima aqulu minhum. Dan sungguhnya Nabi kata apakah kamu semua mendengar apa yang aku katakan tentang mereka, tentang mayat itu? Dengan suruhnya baginda suruh kita apa? Faqala ma min rajulin yamuru bi qabri rajul. Tidaklah seorang lelaki yang berjalan di kubur orang yang dikumikan kana ya'rifu fi dunia. Sebenarnya dia ahli kubur itu tahu. Dia tahu kan? Sebab dia tahu tidaklah seorang manusia kubur itu melainkan orang lelaki masuk wanita yang dikenalnya dulu dunia. Tu. Lalu dia kata fa yusallimu alaihi illa radallahu ruhahu hatta yarudda alaihi salam. Wallahu a'lam. Jadi taklah seorang lelaki tu masuk wanita yang dikenalinya dulu atas dunia ni lalu dia mengucapkan salam kepada si mati tersebut, melainkan Allah akan mengembalikan rohnya sehingga dia menjawab salam ke atasnya pula. Artinya kita bagi salam ke ahli kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar. Dia tak sebut ahli kubur, dia sebut assalamualaikum ya ahlad diyar. Kan kubur ni nampak maksud dia kubur ni dia negeri lain lah, maksudnya alam lain dia alam barzakh. Dar tu negeri. Assalamualaikum ya ahlad dar minal muslimin wal mustakhdimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan insyaallah kami pun akan ikut hang juga. Jadi dia dengar, cuma kita tak dengar dia jawab balik. Dia dengar kubur jawab balik, pakai lari tak bila kita kan. Jadi betul hanya Allah yang tahu tu, wallahu alam. Allah alam mengetahui. Jadi mana dia ada dalil. Cuma ada yang kata makruh. Jadi kebanyakan kata doa, tuntut berdoa. Dan apa Nabi ajar kita itu baca kat dia. Jadi kalau si mati tak dapat manfaat, hak hidup dengar ni apa semua nak mati ni kan. Tanya abang dia kata soal munkar nakir itu benar, apa siksa kubur itu benar. Jadi kurang-kurang pun dengar jadilah. Tapi lah kebanyakan orang tapi dengar. Kita dulu bila mati hidup cakung semua dengar. Lah 2-3 orang lah dengar pun kan. Baik. Jadi ini dalil bahawa Ibn Taymiyah sendiri pun tak kata haram, tak kata bid'ah. Jadi yang pengikut dia pula ni yang hidup membid'ahkan amalan, konon-kononnya ikut Ibn Taymiyah ni. Ibn Taymiyah apa dengan rujukan buku, menambah berapa, muka surat berapa, semua ada diambil oleh ngarang kita ni. Bahawa ada dalil. Ibn Taymiyah pun tak kata. Kemudian kata Ibn Taymiyah lagi, bila menyebutkan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa yang sama, talqinuhu ba'da mautihi, talqin setelah kematiannya laisa wajiban bil ijma'. Itu bukanlah satu kewajipan menurut ijma', bukan wajib. Tak mau baca talqin sudahlah. Tapi jangan lu kata bid'ah pula. Sebab bid'ah ni tapi kita mungkinlah bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Tapi Wahabi dia tak mau, dia bid'ah ni semua kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya, setiap bid'ah itu dalalah, semua sesat. Wa kullu dalalatin finnar, semua sesat itu masuk neraka. Kacau kan. Impun selawat pun masuk neraka, kacau. Jadi tak baca apa tu Islam ni kan. Jadi sebab itu dalil-dalil yang ramai ini mana lebih logik ni kita baca, lebih rasa kita nak hadiahkan kepada orang mati. Bukan dia buat, kita yang buat, orang hidup ni.
Macamlah dalil Nabi suruh buat upah haji tadi. Kenapa buat suruh upah haji sedangkan kau tu mati lah? Maksudnya supaya pahala dia tu dapat, dia juga dapat pahala haji walaupun dia sudah mati, dibuat oleh orang lain. Cuma kena jaga juga. Tak lagi kita pergi hantar kat buat upah haji, dia terlibat berapa orang sekali. Upah haji ni seorang tu buat untuk seorang ya. Tapi ada jaga tu, kena jaga lah. Tu tak sampai kot, dia buat hantam 5 orang sekali. Pun nama mana boleh. Upah haji tu dia tu seorang tu lah, dia buat untuk seorang ya. Umrah tak apa, sagi dia pergi buat lain. Haji mana boleh buat lain lah kan. Baik. Jadi kata Ibn Taymiyah lagi, talqinu ba'da mautih laisa wajiban bil ijma'. Bukanlah wajib talqin lepas mati ni, dia kata bukanlah wajib ijma'. Dan bukanlah dia kata wala kana min amalil muslimin al masyhur bainahum ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafai. Bukanlah juga dia kata amalan yang masyhur dilakukan oleh kaum muslimin sesama mereka pada zaman Nabi dan para khalifah tu. Bal zalika ma'surun an ta'ifatin minas sahabah. Maka amalan talqin ini dia kata maksur. Kita jadi popular ni an ta'ifatin minas sahabah, yang ada riwayatnya daripada sekumpulan sahabat. Ka Abi Umamah, seperti Abi Umamah. Tu imam Ibn Taymiyah pun dia pun tahu dalil Abi Umamah. Jadi dia kata bukanlah masyhur, tapi ada yang maksud juga yang dilakukan oleh sahabat seperti Abi Umamah. Wa Wasilatan bin Asqa, dan juga Sayyidina Wasilah binti Al-Asqa. Juga faminal a'imah min raqqasa fikal Imam Ahmad, dan imam-imam yang memberi kelonggaran melakukannya seperti Hanbali Imam Ahmad. Wa qad istahabbahu, dan sungguhnya dia kata telah mengsunatkan ta'ifatu min ashabi, daripada sebahagian daripada min ashabi wa ashabi Syafi'i. Sebahagian ulama mazhab Hanbali pun kata sunat, dan wa ashabi Syafi'i, dan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wal munal ulama'i may yakrahu li'tiqadihi annahu bid'ah. Dan ada juga ulama dia kata menghukumkan sebagai makruh, dan menghukumkannya pula, ada pula yang menghukumkannya pula sebagai bid'ah dia tak. Maka kata fa akhwal fihi salasatun, maka pendapat dalam bab talqin ni ada 3. Satu kata al-istihbab, satu kata sunat, satu kata wal karahah, makruh. Makruh ni buat tak berdosa, tapi tak buat dapat pahala lah, betul tak kan. Wal ibahah, dan ada pula kata harus. Jadi apa mubah, satu makruh, satu dia kata mubah harus, dan satu lagi mubah harus. Maka kata Imam Ibn Taymiyah, wa hadza a'dalu akhwal. Jadi satu dia kata di karahah, satu harus, boleh buat tak, nak buat boleh, tak buat boleh. Satu makruh ni buat tak dapat dosa, tak buat dapat pahala, tu makruh kan. Harus ni nak buat boleh, tak buat boleh, mana harus makan, nak makan boleh, tak mau makan pun sudah kan. Wa hadza a'dalul akhwal. Tapi kata Ibn Taymiyah, hak mana kata Ibn Taymiyah, maka dia kata harus adalah pendapat paling sederhana lah. Harus ni maksudnya nak buat boleh, tak mau buat boleh. Kalau kata sunat ni, mungkin ada orang kata takkan sunat kot kan. Kalau dia kata makruh, maka yang paling sederhana ni harus ialah nak buat boleh, tak mau buat sudah. Jadi tuan-tuan ikutlah. Tuan tak mau buat, senang. Bibi kamu balik, tak baca apa, senang kan. Kita pula rasa apa? Takkanlah tak hadiah apa langsung. Itulah. Sebab tu yang kata semayang hadiah apa semua tu, kata Syekh Aminuddin Abdul Rahim Marid, jawab panjang lebar kan, dalam Isyadul Ahkam. Baik tu. Baik. Jadi kita ada tok guru kita ada hebat di Kedah ni pun kan. Apa Istaniah punya doktor itu orang hebat.
orang ulama besar tu kan, PhD pun Al-Azhar, dan orang yang mempertahankan itu tu Dr. Abdul Aziz Hanafi, orang boleh juga, tapi dah kerana mungkin berbeza aliran dengan pegangan ni, maka terpaksa ambil mufti pun tak ambil mufti orang boleh, kena cari orang luar kan. Alim majlis fatwa bukan orang boleh, jadi nak abang kata cari, terpaksa cari orang yang jadi macam itulah kan. Baik, tak apalah, benda tu bukan nak jadi apa, tapi bila mereka menganjurkan keterbukaan, kita terbuka. Tapi pasal apa bila kita buat keterbukaan pendapat, tapi pasal apa bila kita buat jadi bid'ah lah. Jadi sebab itu kita kena faham begitu. Benda boleh mengelirukan orang, sedangkan ada dalil macam-macam. Ulama pun berselisih dan mereka pun tak pernah kata tak mau buat sudah. Pendapat ini kata kita pakai dalil Abu Umamah Al-Bahili kan. Dan Ibn Taymiyah sendiri pun tak kata bid'ah haram apa. Maka dia kata ada 3, istihbab, sunat, makruh dan harus. Maka dia kata hak harus itulah wa hadza a'dalul akhwal. Itulah pendapat yang paling sederhana. Baik. Dan Syekh Ibn Taymiyah seterusnya dia kata Syekh Ibn Taymiyah memperakui ada kehidupan dalam kubur tu, dan orang mati boleh mendengar tu. Jadi pasal apa mengarang ambil pendapat ni? Sebab pok-pok ni aliran kaum muda ni, kaum muda dia panggil kan, depa Ibn Taymiyah ni konon-kononnya adalah sumber depa lah. Kalau hadis kena takhrij Albani, kena takhrij daripada Syekh Albani. Kita pun tak kata Syekh Albani itu tak hebat, tapi tu Syekh Albani itu baru mati tahun bila ya? Baru mati ya tahun kan. Sedangkan Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah apa semua tu lebih awal lagi. Mereka tu lebih kalau nak kira dari segi dekat lagi dengan Nabi tu, depa tu lagi dekat, nampak tak? Sebab depa tu dekat lagi dengan perawi-perawi had yang an tu, nampak tak? Ibnu baru mati bila ni, tahun baru sangat ya, baru sekitar 19 tahun, 20 tahun 79 ke 99 itu kan? Ada cerita dah kan? Baik, jadi Syekh Ibn Taymiyah berkata dalam kitabnya, ada kitab dia, Iqtida as-siratal mustaqim lil mukhallafah ashabal jahim. Wala yadkhulu fi hadzal bab ma yarwi min anna qauman sami'u radda salam min qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak termasuk dalam bab ini dia, apa yang dikatakan, diriwayatkan bahawa ada kaum, anna qauman sami'u radda salam min qabri Nabi, ada kaum yang mendengar jawapan salam dari kubur Nabi atau kubur-kubur selain Nabi, kubur ghairihi minas salihin, daripada kalangan orang saleh. Dan sungguhnya wa inna Sa'id ibn Musayyab, Sa'id bin al-Musayyab, dia pernah mendengar, ada riwayat kata Sa'id bin Musayyab pernah mendengar azan dari kubur pada malam-malam layalil harrah, malam-malam ketika Madinah dikepung ni. Dia dah kan. Wa nahwi dzalika. Dan selain bercontoh itu, maka kata Imam Ibn Taymiyah, tak ada lah riwayat kata orang pernah dengar berhubung jawab salam. Kita yang bagi salam tak pernah lah dengar kata kubur bunyi apa, kubur bunyi apa. Kan bila ni duk viral, orang dengar bunyi apa di China kan, bunyi apa kan, ataupun kan ada bunyi yang orang berkumpul pun bunyi yang mengerikan, tak tahu bunyi apa, orang duk cari tak mana, tak tahu kan. Tapi dalam YouTube tu duk tunjuk semua orang bunyi yang menggerunkan. Mana tahu benda ni adalah kerja Allah semua. Mana? Kalau fikir logik, takkan ada nanti ada binatang, ada batul binatang yang boleh berkata-kata. Tapi kita kena percayalah, itu hadis kata
akhir zaman nanti akan ada binatang yang boleh berkata-kata, urus Dajjal, keluar Dajjal. Mana? Benar tu duduk dalam hadis sahih dan juga sebut dalam Quran, Futiha Ya'juj wa Ma'juj. Quran sendiri sebut nanti akan wa Futiha Ya'juj wa Ma'juj, dibuka akan dikeluar Ya'juj Ma'juj tu. Jadi benar tu istilah fikir logik akal ada kan nak keluar binatang boleh bercakap, keluar Ya'juj Ma'juj, turun Dajjal apa semua, benar tak terjangkau oleh akal kan. Macam itulah. Tak ada lah Imam Ibn Taymiyah kata, tak ada lah pernah orang dengar ada kaum yang kata dengar jawab salam daripada kubur. Maksudnya kita beri salam tak pernah dengar bunyi kubur jawab balik salam. Melainkan dia kata ada riwayat Sa'id bin Musayyab pernah dengar azan dalam kubur ini malam al-harrah. Malam dia kata di mana ketika Madinah dikepung tu. Wa nahwu dzalik. Dan selain pada contoh itu dia kata fa hadha kullu haqqun laisa mimma nahnu fihi, bukanlah termasuk apa yang kita bincangkan tentangnya. Maka perkara sebegini lebih hebat dari perkara itu dan lebih besar itu. Wal amru ajallu min zalika wa azam. Jadi Ibn Taymiyah mengakui ada kehidupan dalam kubur. Cuma kita tak dengar, orang tak pernah dengar lah cerita kata kubur jawab salam. Cuma cerita Sa'id bin Musayyab ni orang hebat lah, wali Allah ni, dia pernah dengar apa azan dalam kubur ketika Madinah dikepung kan. Jadi kalau ada cerita-cerita begitu, mungkin lah, mana kita nak tahu cerita-cerita yang luar biasa yang mencari adat ni. Sebab dalam Islam ni dia bukan hanya mukjizat. Mukjizat ni benda yang berlaku pada Nabi Rasul ya, sebagai bukti kerasulannya, melemahkan akan nama dia pun mukjizat, i'jaz. Dia melemahkan akan musuh. Tapi selain daripada itu, dia ada lagi karamah. Karamah ni mulia, kemuliaan berlaku kepada orang-orang wali-wali Allah dan sebagainya kan. Ada lagi irhas, ada lagi istidraj, ada lagi wali, macam-macam lah. Ada lagi sihir, jadi macam-macam ada. Kitab bomo pun nampak kemas kan. Bomo main Jumaat benda boleh buat benda ke atas ni yang lega sakit jantung, kita fikir pakai ilmu apa kan. Jadi itu benda-benda yang mencari adat tapi berlaku macam-macam lah. Betul, ada karamah, ada wali, ada irhas, ada istidrat luar biasa berlaku kat orang fasik kan. Ada irhas, benda luar biasa tapi berlaku kat orang alim ada. Tu. Baik. Jadi ada wali orang sampai tahap begitu kan. Tapi kita duk koi tak ada lah tu wali ni kan. Lah ni ada pun dah hak itu ni hak al-Makki, hak baling itu mati bila kan. Lah orang kata Patih apa di sana lah, di yang Dr. Mahathir pun pergi jumpa dia hari tu ni kan. Mana dia hijab dia Bukit Temaga kan, Pak Sumit Pak Sumit kan. Baik. Kemudian seterusnya dia Syekh Ibn Taymiyah mengatakan amalan talqin. Amalan talqin adalah diketahui sejak zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya lagi. Beliau berkata dalam kitabnya Ar-Ruh, mentalkinkan mayat selepas dikebumikan merupakan amalan yang telah tersebar di Syam, di Palestin, di Jordan, di Syria dan Lebanon pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya. Begitu juga di Qurtubah dan kawasan-kawasan sekitarnya pada sekitar tahun 500 Hijrah. Mungkin benar ni tak berlaku zaman Nabi, tapi Nabi pun ada dalil bahawa Nabi berdiri dan sehingga kita kata Amr bin Al-As pun. Tapi popular sangat cerita kata talqin ni, dia kata mula daripada zaman 300-400 tahun selepas Nabi lah. Jadi makna dia dibuat oleh ulama-ulama. Macam kita lah, kenapa buat macam lah, kenapa nak menikah kena buat pula peraturan cek darah lah, cek apa, adakah?
Mai mana di zaman Nabi tak pernah duk cek apa pun, ditambah rukun nikah ke apa ke. Sebab itu apa hukum ni dia as-sabat wal murunah. Dia ada yang tetap tak boleh berubah dan ada yang al-murunah, anjal, fleksibel. Jelaslah kita kata. Mana pernah ada sejarah sembahyang Jumaat 12 orang. Kita hidup 50 tahun tak pernah jumpa main Jumaat 12 orang kan. Tiba-tiba mainlah boleh. Mainlah boleh. Jadi sebab itulah dia kata apa ada mujtahid, ada puak-puak yang ahli fatwa sidang. Tengok pendapat-pendapat itu, sebab itu ada ijma', kesepakatan ulama. Ada qiyas, hukum yang berdasarkan perbandingan. Jadi maknanya fatwa dalam Islam ni dia tetap akan ada sampai bila-bila. Boleh sembahyang pula, jarak-jarak pula. Sedangkan kita duk mengaji, Nabi kita sawu subuhakum, rapat samakan apa dan rapatkan saf. Latu sawwana subuhakum aw la yukhalifanna Allah baina qulubikum. Rapatkan saf atau nanti Allah pecah belahkan antara hati-hati kamu. Dia suruh rapat saf. Sebab Nabi kita, aku lihat syaitan masuk di celah saf yang renggang itu macam itik lenggang. Dia ada masuk celah-celah. Tapi ini kita duduk macam ni, duduk jauh-jauh ni, takkan syaitan tak masuk? Jadi itu yang kata hukum tu ada ketika ada boleh berubah. Tang semayang tu wajib lah. Sebab itu ada qadha mubram, ada qadha mu'allaq. Mubram ni tetap, dia tak ubah lah. Apa dia? Contohnya mati. Mati tak ubah lah, memang akan mati. Cuma bila nak mati tu boleh ubah. Kita doa ya raja-raja supaya panjang umur, lanjutkan usia baginda. Sebab itu sultan-sultan mati tua-tua lah. Sebab kita doa hari semua hari Jumaat, ya Allah berilah kesihatan pada bahari tuanku. Mati tua sungguh lah kan. Sebab mungkin Allah perkenankan yang tu dipanggil qadha mu'allaq. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah kena percaya itu. Maksudnya mati itu pasti. Cuma ejas mati tu boleh kompromi ni maksudnya. Mana? Sebab Nabi pernah doa kepada apa? Kepada doa untuk orang yang mendidik ni. Allahumma tawil a'marahum fi a'marihim, Allah panjangkan umur mereka. Tu Nabi doa tu. Allahumma barik lahum wa atil a'marahum. Apa doa Nabi tu tentang doa untuk pendidik lah maksudnya, untuk guru ni, supaya Allah panjangkan umur mereka. Kita minta Allah panjangkan umur para ulama supaya kita dapat. Jadi itu doa. Mana? Jadi doa permintaan. Kalau Allah perkenankan, mungkinlah. Mana? Baik. Jadi kata Ibn Taymiyah, amalan talqin ni sudah berlaku sejak merupakan amalan telah tersebar di Syam, Palestin, Jordan, Syria dan Lebanon ni zaman Imam Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya. Begitu juga di Qurtubah dan kawasan-kawasan sekitarnya pada sekitar tahun 500 Hijrah. Tu malah Nabi tinggalkan 500 Hijrah lah, muncul aliran-aliran bila munculnya aliran-aliran pecahan-pecahan dalam mazhab ni, maka sebab itulah Imam Abu Hasan Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi ni susun semula hak ni disiplin ahli sunnah wal jamaah. Supaya tak keliru. Hak ni lah hak pegang yang betul. Jadi semua ni muncul sekitar 300-400 Hijrah ketika umat Islam dah jadi celaru habis lah. Maka ulama-ulama ni lah yang susun balik disiplin ni, amalan-amalan ni supaya kita tak jadi celaru. Sebab pada ketika itu sudah masuk dah aliran Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Khawarij, apa semua ni, Syiah dan sebagainya. Jadi semua ni ada dalilnya, dan insya-Allah kita jumpa lagi. Ada ni lagi kita akan jumpa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Nari, iaitu ngasas Wahabi lah, menganjurkan majlis talqin selepas dikebumikan. Kita tunggu
kuliah berikutnya, insya-Allah kita punya tu yang baik daripada Allah SWT. Sila itu kelemahan saya mohon maaf, kita tukang baca kan. Dengan dalil-dalil yang telah disusun daripada kitab kita ini, Kekeliruan Ummah ni, yang telah diberi kata pengantar oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari, oleh Datuk Ahmad Hashim Yahya, oleh Datuk Saleh Haji Ahmad, satu ulama, oleh Syekh Osman Al-Muhammadi. Bukan dia orang-orang biasa lah maksud dia. Syekh Osman Al-Muhammadi terjemahkan kitab Fathul Mu'in. Ada tembang kemah ni pun terjemah kitab betul pun semua. Dan ada kitab Fathul Mu'in, Syekh Osman Muhammadi terjemah. Tu fellow estate dulu ni, Allah yarham Syekh Osman Al-Muhammadi tu. Telefon pun tak ada. Syekh Osman Muhammadi cerita dia, telefon tak ada. Telefon rumah kan. Kita telefon tak tengok biasa kan. Boleh. Jadi ulama besar telefon tak ada, sebab dia kata buat kacau kan. Kita ni betul ya, duk kacau dengan telefon tu, Quran tak baca. Telefon hari-hari baca kan. Jadi betul ya. Nampak? Jadi yang baik daripada Allah SWT. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.